Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari dan mengetahui tentang tokoh sahabat. 4 tokoh sahabat yang kita akan pelajari hari ini adalah yang pertama, Bilal bin Rabah, tokoh keimanan, Muaz bin Jabal, tokoh keilmuan, Abdurrahman bin Auf, tokoh ekonomi, dan Khalid bin Al-Walid, tokoh pahlawan. Baiklah, kita akan teruskan dengan tokoh yang pertama. Nama sebenar beliau adalah Bilal bin Rabah, kunyah Abu Abdullah, nama ibu Hamamah, berasal daripada Habsyah. Beliau wafat di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika berusia 63 tahun. Bukti keimanan beliau adalah beliau antara 7 orang terawal yang menzahirkan Islam. Beliau tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya Umayyah. Beliau merupakan muazzin pertama dalam sejarah Islam dan beliau banyak menyertai peperangan seperti peperangan Badar dan juga Uhud. Iktibar daripada keimanan Bilal bin Rabah ialah yang pertama, kita hendaklah mempertahankan akidah Islam dengan segala kekuatan yang ada agar tidak mudah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada fahaman yang sesat, menyeleweng dan melampau. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah memainkan peranan aktif dalam keagamaan agar ajaran Islam yang sebenar dapat ditegakkan. Prisma ilmu. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya diperlihatkan kepadaku syurga, lalu aku melihat isteri Abu Talhah. Kemudian aku terdengar bunyi geseran kasut di depanku. Ternyata dia adalah Bilal. Hadis riwayat Muslim. Tokoh yang kedua, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal merupakan salah seorang ilmuwan Islam yang terkenal. Nama sebenar Muaz bin Jabal adalah Muaz bin Jabal. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Nama ibu Hindun binti Sah. Beliau berasal daripada keturunan Bani Salmah, golongan Ansar. Beliau wafat di Syam pada tahun ke-18 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika berusia 33 tahun. Bukti keilmuan Muaz bin Jabal. Yang pertama, beliau alim dalam ilmu halal dan haram serta Al-Quran. Yang kedua, beliau dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh di Mekah dan Yaman. Dan yang ketiga, Abu Bakar dan Umar melantiknya sebagai penasihat hukum hakam agama kerana ilmunya diiktiraf dalam bidang fiqh. Iktibar daripada keilmuan Muaz bin Jabal. Yang pertama, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang alim dalam bidang yang dipelajari. Kedua, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari agar menjadi umat yang cemerlang. Ketiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu yang dipelajari agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain seterusnya menjadi saham akhirat yang berkekal. Prisma ilmu. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, dan yang paling tahu tentang perkara halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tokoh yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Nama ibu beliau adalah Ashifa binti Auf bin Abdul bin Al-Haris. Beliau berasal daripada keturunan Bani Zahrah bin Kilab daripada golongan Muhajirin. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Beliau wafat di Madinah pada tahun ke-32 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Osman bin Affan ketika berumur 72 tahun. Beliau dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Perkuburan Al-Baqi' adalah perkuburan untuk para syuhada. Bukti ketokohan beliau adalah beliau berusaha dengan kemahiran dan modal yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain. Keuntungan yang diperoleh olehnya dikongsi dengan orang lain. Selain itu, beliau juga merupakan hartawan yang bersikap zuhud, sederhana dan tawaduk, merendah diri. Iktibar daripada Abdurrahman bin Auf dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kita hendaklah berniaga dengan jujur dan amanah agar rezeki kita diberkati oleh Allah SWT. Yang kedua, kita hendaklah mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan wakaf untuk merangsang perkembangan ekonomi Islam. Yang ketiga,
kita hendaklah berusaha untuk menjadi pemilik perniagaan dan pengeluar produk kerana usaha ini adalah jihad ekonomi. Prisma ilmu. Contoh sifat dermawan Abdul Rahman bin Auf. Yang pertama, beliau menjual tanahnya dengan harga 40,000 dinar dan hasil jualannya diagihkan kepada orang miskin daripada kalangan Bani Zahra, golongan Muhajirin dan Ummahatul Mukminin. Kedua, 1/3 penduduk Madinah diberi pinjaman dan 1/3 yang lain dilunaskan hutang olehnya. Abdul Rahman bin Auf juga pernah membebaskan 30 hamba dalam sehari dan beliau mewasiatkan wang sebanyak 400 dinar kepada 100 orang tentera Badar yang masih hidup. Masya Allah. Tokoh terakhir, Khalid bin Al-Walid. Nama Khalid bin Al-Walid sudah tidak asing lagi dalam kalangan kita semua kerana beliau merupakan salah seorang pahlawan Islam yang digeruni oleh ramai. Kunyah beliau adalah Abu Sulaiman. Beliau berasal daripada keturunan Bani Mahzum. Nama ibu beliau adalah Lubabah As-Sughra binti Al-Haris bin Harb. Beliau wafat di Hims, Syria tahun ke-21 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika berusia 60 tahun. Bukti kepahlawanan beliau adalah beliau banyak menyertai peperangan seperti peperangan Mu'tah dan Fathu Makkah. Dalam peperangan Mu'tah, apabila semua panglima Islam syahid, beliaulah yang mengambil tugas untuk memimpin tentera Islam. Beliau juga telah dilantik oleh Abu Bakar menjadi panglima untuk menentang nabi-nabi palsu selepas kewafatan Rasulullah. Iktibar daripada kepahlawanan Saidina Khalid bin Al-Walid. Yang pertama, kita hendaklah bersedia berkorban mempertahankan agama Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyusun strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Dan akhir sekali, kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Prisma ilmu. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan bahawa apabila panglima Islam gugur syahid dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW bersabda, kemudian panji itu diambil oleh pedang daripada pedang-pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepadanya. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami berharap agar semua orang dapat mengambil iktibar daripada sikap-sikap terpuji tokoh-tokoh yang dimasukkan sebentar tadi. Diharapkan kita dapat mencontohi akhlak para sahabat Rasulullah SAW dengan sebaiknya agar kita dapat masuk syurga bersama-sama. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.